Tidak ada yang lebih bermakna dan berharga daripada kesihatan kami sekeluarga. Oleh itu, kami sentiasa mengamalkan minyak habatus sauda bersama madu. Titisan khasiat anugerah semula jadinya cukup membuatkan kami senyum bahagia. Minyak habatus sauda dan madu Kyrgyzstan keluaran Olive House. Pilihan keluarga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan, puan-puan yang biasa mengikuti saya dalam Facebook Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga blog saya drzubaidi.com. Hari ini seperti biasa, Khamis pukul 9 suku malam, saya berkeudara di dua platform iaitu Facebook Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga Facebook Olive House Headquarters. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan saya yang biasa bersama saya untuk mendengar perkongsian pengalaman dan juga pengetahuan sepanjang 25 tahun saya bekerja sebagai doktor perubatan am. Jadi banyaklah perkongsian pengalaman dan pengetahuan yang mungkin bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk mengingatkan diri saya sendiri supaya kita menjaga kesihatan, menjalani kehidupan afiat dan juga kita berjaga-jaga terhadap setiap perubahan ataupun setiap jangkitan virus yang akan yang sentiasa berlaku di persekitaran kita. Jadi sebab itulah kita kena sentiasa selalu sihat, bersemangat dan ceria supaya kehidupan kita ni adalah kehidupan yang bermakna dalam hidup kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Hari ini saya membacakan sikit sebelum tu kita meneruskan kepada tajuk yang diberikan iaitu bengkak badan petanda senyap lemah jantung. Jadi terima kasih kepada Kak Yah saya ni daripada Kelantan jauh. Waalaikumsalam Kak Yah. Azni, Waalaikumsalam. Nur Azza Makno, Waalaikumsalam. Sarina Khairuddin. Jadi sebelum kita memulakan tu, bila kita dah berumur macam gini, macam saya dah berumur 50-an ni kan, memanglah antara masalah yang biasa kita hadapi antaranya ialah kita tak bertenaga, cepat letih, lepas penat. Mungkin disebabkan oleh metabolic rate kita yang semakin rendah, ataupun mungkin kita dah mengalami pelbagai penyakit kronik, diabetes, hypertension, kolesterol dan naik, dan kita bimbang ada di antara kita yang mungkin dah mengalami masalah komplikasi daripada penyakit itu, seperti contoh pernah mendapat serangan sakit jantung, pernah mengalami kronik kidney disease dah stage 3, 4 dan juga mungkin kita dah pernah mengalami minor stroke. Jadi kenalah melakukan beberapa perubahan yang mungkin dapat membantu kita supaya kualiti hidup kita menjadi lebih baik. Jadi tuan-tuan dah makan belum madu dan juga minyak zaitun dan habatus sauda? Inilah antara 3 makanan, bukan orang cakap tu produk kesihatan, tetapi dia lebih kepada makanan yang bernutrisi. Apatah lagi ianya disebut di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis berkaitan dengan kebaikan makanan yang bernutrisi ini. Kalau kita lihat pula di kitab-kitab di dalam Bible dan juga di dalam Taurat juga mention benda ni ataupun memberitahu tentang perkara ni, sebab kita benda ni adalah satu benda yang orang cakap tu universe. Disebut sebagai satu makanan yang membantu kita untuk menjadi lebih sihat. Jadi sebab itulah kita kena kembali kepada orang cakap tu, kepada naluri kita, pendawan awal kita supaya kita menjadi sihat.
Jadi tuan-tuan, kita mulakan perkongsian ni dengan kita melihat dulu apa yang dikatakan sebagai jantung sebagai pengenalan. Nakib boleh tunjukkan gambar sikit tentang anatomi tu. Jadi penyakit jantung iskemik ni sebenarnya adalah punca kegagalan jantung yang utama. Kegagalan jantung ni dia dikatakan apabila jantung kita ni tidak berfungsi dengan baik. Maksudnya dia tidak mengepam darah ke seluruh tubuh kita. Yang ini menyebabkan masalah kepada kita dan kita akan mengalami tanda-tanda atau simptom ataupun gejala yang saya akan ceritakan nanti. Jadi antara punca utama kegagalan jantung di kalangan rakyat Malaysia ni adalah ischemic heart disease ataupun penyakit jantung iskemia apabila setelah berlakunya serangan sakit jantung. Maksud iskemia ni maksudnya apa? Maksudnya otot-otot jantung tu atau chamber tu atau otot jantung lah dah mengalami kematian sel. Tisu dia dah mati. Jadi dia tidak boleh berfungsi dengan baik. Bayangkan kita hari ini kita ada otot tangan kita, bicep kita terkoyak dan tidak lagi berfungsi dengan baik, lagi tangan kita tak boleh dibengkokkan. Begitu ke jantung apabila jantung kita mengalami iskemik. Jadi dia tak boleh mengecut dan mengembang begitu menyebabkan akan berlakunya kegagalan jantung. Sebab itu kalau kita tengok secara datanya lebih kurang pada 5 tahun yang lepas atau lebih kurang 8,687 kematian atau 15.6% disebabkan oleh masalah serangan sakit jantung. Banyak juga tu 15%. Yang kita tengok sekarang ni ialah pola kesihatan sekarang ni. Kita tengok ramai yang serangan sakit jantung ni berlaku pada orang yang berusia 40 tahun ke bawah. 40, 50 tahun lagi banyak, lebih daripada 50 tahun lagi banyak. Jadi dah berlaku lebih awal lagi. Kalau kita tengok jantung kita sebagai contoh, kita ada bahagian yang kita sebut sebagai chamber sebelah kanan dan juga chamber sebelah kiri. Chamber ni apa? Chamber ni kita panggil macam ruang lah, ruang sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan tu kita ada sebelah atas tu yang paling penting yang kita panggil sebagai superior vena cava, yang mana keseluruhan keseluruhan darah daripada paru-paru tu akan masuk ke dalam jantung kita melalui superior vena cava. Sementara superior vena cava tu dia akan membawa darah dari keseluruhan tubuh kita, terutamanya adalah daripada paru-paru tu masuk ke right atrium, dan juga inferior vena cava tu akan masuk ke dalam chamber atau right atrium, kemudian ditolakkan ke right ventricle akan pergi ke paru-paru, pertukaran oksigen berlaku, masuk balik ke left ventricle, ke left atrium, kemudian masuk ke left ventricle dan dibawa ke seluruh tubuh. Jadi kegagalan jantung ni dia sebenarnya banyak sebab, tapi apa yang kita nak cuba fokuskan ini adalah kegagalan jantung yang disebabkan oleh mungkin masalah metabolik. Okey, kita nak tengok apa dia. Jadi dua ruang di bahagian atas jantung dikenali sebagai atrium, bertanggungjawab untuk menerima darah dan memasuki ke dalam jantung. Jadi dua-dua tu sama ada superior atau inferior vena cava. Dan juga di bawah-bawah pula dikenali sebagai ventricle yang bertanggungjawab mengempam darah keluar daripada jantung. Jadi apabila tubuh memerlukan lebih banyak oksigen, sebagai contoh kita sedang bersenam, kita sedang melakukan pekerjaan, jantung akan menerima isyarat melalui pelbagai jenis mekanisme yang kompleks untuk berdegup dengan jantung. Maksudnya kalau kita sedang berjalan, kita sedang bekerja, jantung kita dirangsangkan untuk berdegup dengan lebih laju. Ini tujuannya untuk membawa darah ni dihantar ke seluruh tubuh dengan cepat. Yang inilah yang berlaku. Tetapi bagaimana keadaannya? Keadaan biasa. Seperti itu bagaimana jantung berdegup. Ini asasnya sebelum kita pergi lebih jauh berkenaan dengan kegagalan jantung. Degupan jantung ni sebenarnya boleh dibagi kepada dua, sistolik dan juga diastolik. Yang mungkin kita masih ingat lagi masa kita belajar SPM dulu 3/5, iaitu fasa sistolik apabila jantung ventricle yang bawah tu dia akan mengepam, dia akan mengecut, dia mengepam darah ke seluruh tubuh. Yang masuk sebelah kiri dia akan pergi ke seluruh tisu,
sebelah kanan dia akan masuk ke dalam paru-paru. Sementara fasa diastolik pula, bila ventricle rehat, jadi injap ni yang memisahkan ruang ni dia akan terbuka. Jadi darah tu akan masuk ke kawasan apabila ventricle tu merehat. Jadi yang ini yang merehat inilah dia ada, kita panggil dia pressure yang daripada back pressure daripada luar tu yang menyebabkan kita panggil dia tekanan diastolik. Kalau kita tengok bacaan blood pressure tu di bahagian bawah tu, yang itu kita sebut sebagai diastolik, bahagian atas tu adalah pressure sistolik. Ya. Jadi kegagalan jantung ni secara amnya boleh berlaku di sebelah kiri, sebelah kanan atau kedua-dua belah. Yang sebelah kiri sebenarnya lebih kepada kita sebut sebagai kegagalan sistolik apabila jantung tak berupaya untuk mengempam darah ke seluruh tubuh sebab kekurangan daya, dia dah tak kuat lagi. Ataupun kegagalan diastolik, maksud dia chamber tu dia tak boleh dah buka dengan lebih besar sekali. Mungkin disebabkan oleh otot-otot dia dah lemah, jadi dia dah tak boleh nak mengembang lagi dah. Jadi ruang tu, chamber tu menjadi lebih kecil. Bila kecil ni dia tak mengepam cukup darah ke paru-paru, pertukaran oksigen agak perlahan ataupun mungkin tidak berlaku dengan sebaiknya. Dia hantar balik ke sebelah kiri ventricle, left ventricle, pergi ke paru-paru, ke keseluruhan tubuh kita, menyebabkan oksigen tidak cukup dalam tubuh kita. Jadi secara amnya kita boleh sebut kegagalan sebelah kiri ni kegagalan sistolik dan juga kegagalan diastolik. Kita tengok jadi kebanyakannya lah masalah kegagalan jantung ni dia pelbagai punca, tetapi masalah utama selalu macam saya sebut tadi, kita kena ingat orang yang pernah mengalami serangan sakit jantung dia mungkin lebih berisiko untuk mendapatkan kegagalan jantung mungkin selepas 5 tahun, 10 tahun, 15 jantung. Maksud dia kalau hari ini dia dapat heart attack, dia survive, dia dapat meneruskan kehidupan dia dalam masa 5, 10, 15 tahun, jika dia tak jaga, kemungkinan mungkin di umur dia 60, 65 dia akan mengalami kegagalan jantung. Jadi apa itu kegagalan jantung? Nanti saya akan cerita sikit. Sebelum tu kita tengok kepada rakan-rakan kita yang mungkin dah berada di sini, dah berkongsi pengalaman dan sebagainya. Minta maaf jika saya tidak membaca nama puan-puan. Sarina, Waalaikumsalam. Aisyah, minta isu kupas PCOS. InsyaAllah nanti kita punya pengendali akan mungkin akan bincangkan keadaan, kita akan urus apa, kita akan aturkan bagi kita membincangkan isu berkaitan dengan PCOS. Mas Jan Mahmud, Assalamualaikum doktor, selamat malam. Ya, bekak badan tu macam mana doktor? Adakah buah pinggang pun sama? Yang ni kita akan bincang sekejap lagi. Muhammad Taufik, Waalaikumsalam. Ami, terima kasih berkongsi. Ahmad Kamil, Waalaikumsalam. Ran Ibrahim, ini yang biasa bersama saya ni setiap minggu. Waalaikumsalam. Puan Raja Noraini, ini pun sama rakan saya dari Putrajaya, Olive House. Putrajaya, tuan-tuan yang berada di Putrajaya boleh menghubungi Puan Noraini lah untuk dapatkan makanan-makanan bernutrisi Olive House daripada beliau. Rozita Ahmad, Waalaikumsalam. Rozita Hamzah, Waalaikumsalam. Liz Masnun, Assalamualaikum doktor. Saya pesakit kanser endometrium stage 3C. Kaki saya membengkak. Kadang-kadang cepat kram. Jari tangan kebas pedih sekitar dada dan juga esophagus. Sakit sampai ke belakang. Apa yang saya perlu lakukan? Ini berkaitan dengan kanser endometrium. Mungkin menjalani pembedahan, tapi selalunya akan diikuti dengan pemberian mungkin radioterapi ataupun kemoterapi. Kedua-dua ni memang kita panggil sangat agresif. Jadi bagi mereka yang menerima tu memang akan mengalami tahap daya tahan yang rendah. Dan juga mungkin juga menyebabkan beberapa kesan sampingan kepada tisu, kepada organ-organ. Jadi sebab tu dia kena minum air yang secukupnya, ambil sikit suplemen bagi membaiki atau merepair ataupun menambah baiklah tisu-tisu yang mungkin dah rosak dan sebagainya. Sebab kemoterapi ni dia memang ataupun radioterapi dia akan, seperti contoh, dia akan
kalau ada satu rumah rumah kecil yang ada banyak pengganas seperti contoh. Jadi kemoterapi ni ibarat bom yang dihantar daripada kapal terbang, jatuh turun meletup, bukan saja rumah tetapi persekitaran, mungkin satu kampung hangus. Jadi dia punya contoh begitulah. Sebab tu memang ada sikit kerosakan, kecederaan tisu dan organ dia. Sebab tu kita kena banyak minum baik, kena banyak membuat pemeriksaan berkala, ambil sikit suplemen, antioksidan. Ambil makanan-makanan yang bersifat anti-inflammatory yang bagus untuk kita. Nurah Haikal, Waalaikumsalam. Salbiah Ali, Waalaikumsalam. Nabil Huda, Waalaikumsalam. Khair Rafiq, doktor boleh terangkan tak simptom untuk sakit jantung? Boleh ke sakit jantung ni elakkan? InsyaAllah kita akan. Sakit jantung ni tak silap saya minggu lepas kita dah bincangkan, dah kongsikan berkaitan serangan sakit jantung tidak bergejala. Dia ada serangan sakit jantung tapi tak ada tanda. Mungkin boleh cari dalam YouTube saya ataupun Facebook saya. Kalau dah buat 2 kali sumbatan, boleh sumbat lagi ke? Memang boleh. Sebab tu selain daripada ubat-ubat yang diberi, penjagaan makanan, ubah style hidup, cara hidup, ini sangat penting. Kalau tak, dia akan berulang. Ubat-ubatan tu hanya untuk mengawal. Okey, sokok sengit. Waalaikumsalam. Zahara Hamzah, Waalaikumsalam. Sokok sengit ni, akan Facebook lah saya lama ni. Ismasnon, pinggang pun sakit. Betul puan. Memang sebabkan rawatan tu lah. Wan Mahram, Waalaikumsalam. Abu Hab, Waalaikumsalam. Wani Olive, ini juga rakan saya daripada Johor Bahru. Jika yang berada di Johor Bahru tu nak mendapatkan produk makanan bernutrisi Olive House, boleh hubungi beliau. Ikha Ahmad, Waalaikumsalam. Suawi, Waalaikumsalam. Mrs. Umi Nur, Waalaikumsalam. Desmas, terima kasih. Wani dah bagikan nombor telefon dia tu. Jadi kita nak bercerita pula ni tentang dia punya simptom. Cuba Nakib tunjukkan sikit simptom. Simptom bagi pesakit yang mengalami kegagalan jantung. Kita akan ceritalah sikit-sikit apa berkaitan dengan ni. Jadi antaranya orang yang mengalami masalah jantung yang gagal ni, kegagalan jantung, dia akan tercungap-cungap, sukar bernafas. Sebab tu dia dalam New York heart classification, dia ada menunjukkan, nanti kita akan bincang, nak tentukan bagaimana keterukan dia, bagaimana stages yang teruk, bagaimana stages yang terhadap masalah jantung ni, nanti kita akan bincangkan sekejap lagi. Tetapi kalau kita tengok dia tercungap-cungap, sama ada dia tercungap-cungap semasa dia tengah duduk rehat pun dah tercungap-cungap, itu classification 4, ataupun mungkin dia dah bila membuat kerja yang berat sikit, dia pun tercungap-cungap. Nanti kita akan bincangkan. Tapi tanda awal ni memang dia akan tercungap-cungap. Dia akan mengadu, susah bernafas. Apatah lagi seperti contoh menaiki tangga. Menaiki tangga ni sebenarnya tuan-tuan dan puan memang satu, boleh saya cakap sebagai satu exercise lah yang memerlukan banyak tenaga, yang memerlukan jantung bekerja lebih kuat. Yang itulah bila dia naik atas tangga, rumah 2 tingkat, naik tangga, dah tercungap-cungap, itu berkemungkinan dia mengalami masalah. Okey, yang kedua, keletihan. Rasa letih saja, rasa letih. Tak ada benda yang boleh membuatkan dia rasa bertenaga. Rasa letih setiap hari, bangun, baring, dia tak mampu. Kemudian batuk ataupun bernafas berdehet. Maksud dia bila dia batuk tu dia ada macam bunyi sebab apa? Kat situ banyak lendir, kahak kat situ. Ni antara ada tanda-tanda je. Batuk ataupun bila bernafas bunyi sikit. Sakit dada. Sakit dada pun menyebab antara tanda-tandanya. Yang ni kita nak bincang ni. Bengkak pada buku lali, kaki, tapak kaki ataupun abdomen yang kita panggil busung. Yang busung ni pun kita dah membuat perkongsian beberapa minggu lepas. Jadi bengkak pada kaki ni, itu adalah tandanya. Bengkak pada kaki ni selalu saya cakap berpunca daripada berpunca sama ada daripada masalah jantung, masalah ginjal, masalah hati. Ini yang paling common sekali. Sebab tu bila kaki bengkak, kita bimbang benda ni. Selain daripada itu ada juga faktor-faktor lain seperti contoh pengambilan ubatan,
sebagai contoh ubat yang untuk darah tinggi, amlodipin, dia pun menyebabkan kaki kaki boleh jadi bengkak. Sebab tu kalau makan ubat darah tinggi dan disebut sebagai amlodipin tu kaki bengkak, minta doktor tukarkan ubat yang lain supaya kaki tu dia tak ada bengkak. Bila kaki bengkak ni dia pertama sekali dia menyebabkan kaki kita ni rasa macam berat kan, nak bergerak dan sebagainya. Lepas tu kita selalu bimbang, adakah dia juga berkaitan dengan masalah ginjal, masalah jantung, masalah hati Jadi kaki bengkak ni adalah salah satu tanda bahawa something wrong. Ada sesuatu yang tidak kena pada jantung, pada hati dan juga pada ginjal. Kemudian kadar degupan jantung yang meningkat, dia laju. Bagi orang yang mengalami kegagalan jantung ni selalunya pada peringkat awal degupan jantung menjadi laju. Kenapa? Sebab darah ni perlahan, pergerakannya tak cukup oksigen. Jadi jantung ni cuba compensate dengan laju sikit. Macam hari ni lah contoh kita ada lori, 10 lori, selalunya kita hantar barang ke seluruh Malaysia, kita ada 10 lori. 10 lori tu bila balik lepas 2 hari ke kita punya HQ. Tetapi kali ini rupanya kita punya lori tak banyak, dia hanya 5 je. Jadi apa yang kita perlu, kita cakap kena pergi dan balik pada hari yang sama. Maksudnya dia cepat. Sebab apa? Yang bawa kenderaan ni pun tak cukup orang, tak cukup lori. Jadi dia terpaksa laju sikit pergerakannya. Begitu juga pada jantung kita. Apabila tak cukup oksigen, berlaku dengan pertukaran oksigen tidak berlaku dengan baik di paru-paru. Jadi jantung terpaksa mengepam dengan lebih laju supaya oksigen ni dapat disampaikan ke seluruh tubuh. Selain daripada itu, kita akan mengalami hilang selera makan. Ni maksud dia tak berdaya, dia tak ada niat nak berdaya, tiba-tiba tengok kurang berat badan, 5 kilo, 10 kilo. Bila kita cek rupanya memang tak selera nak makan. Sebab apa? Kadang bila makan pun rasa macam penat, rasa macam letih, nak makan pun dah tak ada rasa. Itu mungkin disebabkan oleh masalah kegagalan jantung. Selain daripada itu, kekeliruan. Kekeliruan ni selalunya disebabkan oleh oksigen yang tak cukup pada otak. Sebab itu kalau kita tengok seorang pesakit kita ataupun mungkin kita ada ibu dan ayah atau pakcik, makcik yang berada yang di bawah pengawasan kita, bila kita pergi melawat dia, kita tanya apa khabar pakcik. Pakcik pun buka mata kita, dia tanya awak ni siapa? Itu maksud dia ada masalah tu kalau kita selalu berjumpa dengan dia tetapi bila dia tengok kita, dia macam keliru, dia macam tak boleh ingat. Lepas tu kita tanya, dah makan ke belum? Tak ingat lah saya tak tahu dah makan ke belum, saya tak ingat. Pakcik ni dah petang ke pagi ni pakcik? Dia pun tak perasan. Ini tanda-tanda kekeliruan yang kita panggil mental fog ni, yang kadang-kadang disebabkan oleh oksigen yang tak cukup pada otak kita akibat daripada jantung yang mengalami masalah kegagalan. Jadi macam mana doktor mendiagnosa kegagalan jantung? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin mengalami ataupun mempunyai keluarga, ayah, ibu ataupun pakcik, makcik yang mengalami masalah metabolik seperti diabetes, hypertension, kolesterol atau pernah mengalami komplikasi yang minor stroke, minor heart attack ataupun CKD 3, 4 yang itu yang kadang-kadang kita nak tengok juga sama ada jantung dia dah terjejas atau belum. Kita akan pergi sekejap lagi, kita tengok pada rakan-rakan kita. Okey, kita ada Riz Raimi, Waalaikumsalam, cakap apa yang dicadangkan untuk jantung. Ni kita akan sebut nanti. Abu Haq, doktor terangkan sikit pasal ubat kolesterol. Okey, nanti insya-Allah kita akan sebut. Umi Nur, saya ada semua simptom ini. Lepas amalkan powder olive oil, alhamdulillah banyak perubahan yang baik. Alhamdulillah. Ini testimoni yang bagus ni. Memang saya tak terperanjat lah, sebab memang saya dapat pun banyak testimoni ataupun pengakuan yang bila dia dah mengamalkan, seperti contoh minyak zaitun ni, dia keadaan lebih baik. Apatah lagi kalau dia mengamalkan 7 langkah afiat yang selalu saya sebutkan. InsyaAllah memang akan menunjukkan perubahan yang lebih baik. Jadi kita tengok sikit bagaimana doktor mendiagnosakan kegagalan jantung. Cara dia pertama sekali ialah kemungkinan kita boleh membuat
doktor akan memeriksa, akan bertanyakan tentang sejarah perubatan atau sejarah keluarga yang lengkap. Mungkin doktor akan tanya ada diabetes, ada apa masalah kolesterol yang tinggi, ataupun mungkin ada hipertensi, makan ubat apa, dah berapa lama. Itu semua adalah data-data yang penting untuk kita melihat, kita mengagak berapa tinggi risiko. Mungkin sejarah keluarga pun penting. Mungkin pernah ada keluarga yang mengalami serangan sakit jantung, ada keluarga yang pernah mengalami stroke ataupun kegagalan ginjal yang telah melakukan rawatan hemodialisis. Itu semua adalah data-data yang penting untuk menentukan risiko seseorang tu. Itu yang pertama. Kedua, pemeriksaan fizikal. Kerana fizikal tu doktor akan melihat mungkin dia punya secara luar, maksud dia mungkin akan letakkan stetoskop ke atas bahagian dada, mungkin meriksa kuku, mungkin ada tanda-tanda dia sudah mengalami cyanosis dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali ujian makmal. Ujian makmal ni iaitu ujian darah. Itu yang paling penting. Ujian darah termasuk ujian fungsi hati buah pinggang, ujian kolesterol ataupun kita panggil sebagai lipid profile. Lepas tu mungkin kita memerlukan X-ray nak tengok sama ada jantung tu dah bengkak ke belum. Kita boleh mungkin membuat ekokardiogram. Ekokardiogram tu ECG ataupun elektrokardiogram ECG ataupun ekokardiogram. Ni kita tunjuk sikit-sikit Nakib. Gambar doktor membuat pemeriksaan kepada pesakit yang menggunakan teknik ekokardiogram. Dia macam buat ultrasound tapi letakkan probe tu di sebelah kiri tu, dia akan melihat pengaliran darah ke situ. Daripada sebelah kanan dan juga sebelah kiri, dia akan melihat tu. Jadi pergerakan tu dia akan periksa apa yang kita sebut sebagai ejection fraction. Ejection fraction nanti saya akan sentuh sekejap lagi. Dari situlah dia menentukan sama ada seseorang itu mengalami kegagalan jantung ataupun tidak. Okey, kita pergi seterusnya. Apa dia ejection fraction? Ejection fraction ni penting. Boleh tukar slide sikit, Nakib? Okey, ejection fraction ni sebenarnya adalah ukuran peratusan mengukur darah yang keluar daripada jantung apabila setiap kali jantung mengecut. Darah yang keluar daripada jantung ni dia akan ukur peratusan darah yang keluar. Ia hanya mengukur pada ventricle sebelah kiri. Doktor akan tengok sebelah kiri tu berapa banyak darah daripada jantung tu masuk ke ventricle sebelah kiri, dan dia diukur dengan pemeriksaan yang apa yang disebut sebagai ekokardiogram. Bacaan yang normal adalah 50% ke atas. 50% hingga 70% ni mengikut piawaian American Heart Association, ini dah normal. 50 hingga 70% ini dah normal. Borderline 41 hingga 50, manakala yang kurang daripada 40 dianggap telah mengalami masalah kegagalan jantung. Jadi apabila doktor membuat ekokardiogram tu, dia akan baca peratusan dia, bawah kepada 40 tu, dia akan kata ini sudah mengalami masalah kegagalan jantung yang agak serius lah. Bawah 40 sebab apa? Kerana bila benih berlaku, jantung tak mengepam darah yang mencukupi. Kadang-kadang sampai lebih rendah. Kalau mungkin peringkat awal sebagai serangan sakit jantung ataupun saluran darah yang tersumbat, mungkin kita akan buat pembedahan, bypass. Tetapi kalau orang tu memang dia adalah sakit jantung yang kronik, yang dah lama ni, yang maksud dia dah memang tak ada harapan, yang inilah kadang-kadang yang agak sukar ni, terutama bagi orang yang dah berusia umur 70 tahun, 80 tahun apabila melakukan pembedahan, dia punya survival tu mungkin 50-50. Sebab tu kalau kita tengok pada utama sekali-sekalinya ialah kita menjaga kesihatan kita daripada awal lagi. Itu paling penting. Jadi bacaan EF ataupun ejection fraction yang rendah ni selalunya berlaku apabila jantung yang lemah lah. Ini disebut sebagai kardiomyopati. Itu yang pertama. Ataupun mungkin serangan sakit jantung, merosakkan otot-otot jantung. Yang ni katakan sebagai contoh, baru minggu lepas dah mengalami serangan sakit jantung, doktor dah stabilkan dia, mungkin doktor nak tengok berapa fungsi jantung, nak tengok selepas serangan sakit jantung ni, dia membuat ekokardiogram.
Ataupun yang berkaitan dengan masalah injap. Masalah injap pun kadang-kadang kanak-kanak daripada awal congenital mengalami masalah injap. Kita akan melihat yang ini di luar topik. Ataupun mengalami masalah tekanan darah tinggi yang tidak terkawal dalam jangka masa yang lama. Sebab contoh, dia mengalami tekanan darah tinggi, katakan 160-100, dah bagi ubat pun, turun pun sikit je dan kebanyakan masih lagi tinggi. Dah bertahun-tahun, dah 5 tahun, dah ambil 7 tahun, 10 tahun. Mungkin doktor akan melihat sebab mereka ni berseko untuk mengalami masalah jantung yang lemah. Sebab tu kita kena bagi ubat awal. Dia sendiri kena tukar dia punya cara hidup. Kalau tak, survival rate dia akan agak rendah. Jadi kita pergi kepada rakan-rakan kita yang mungkin telah berkongsi. Saya tengok, saya minta maaf sekali lagi kalau saya tidak menyebut nama tuan-tuan dan puan-puan. Ikha Ahmad, Waalaikumsalam. Suawi, Waalaikumsalam. Umi Nus, Waalaikumsalam. Lis Masnun, sama-sama. Wani tadi dah bagi nombor telefon Yang daerah Johor Bahru ni bolehlah telefon Wani, insya-Allah boleh COD Wani. Riz Raimi, Assalamualaikum doktor, cakap apa yang dicadangkan untuk jantung? Saya dah sebut tadi, antaranya pemeriksaan darah, ECG, ekokardiogram. Itu basic sekali kalau seorang itu disyaki mengalami masalah jantung. Abu Haq, tolong terang sikit pasal ubat kolesterol. Ubat kolesterol insya-Allah sebentar lagi saya akan sebut tentang rawatan. Saya ada semua simptom ni. Ni daripada Mrs. Umi Nur. Kata dia banyak perubahan setelah mengamalkan produk Olive House, makanan-makanan yang bernutrisi. Nanako Kamisan, terima kasih kerana berkongsi. Hafzan Muhammad, Waalaikumsalam doktor dan rakan dan semua penonton, Waalaikumsalam. Nur Azian Abdul Aziz, ayah saya 3 saluran jantung tersumbat lebih daripada 90%. Result hari ini lepas buat angio. Result hari ini lepas buat angio 82 tahun. 90% ni memanglah, memang saya percaya kalau kata kena sumbat ni memang akan mengalami masalah serangan sakit jantung nanti ni. Sama ada nak operate atau tak operate ni, dia ada benefit dan juga risk. Ni kena membuat family confirm bersama pakar lah berkaitan dengan ni. Jangan tanyakan soalan tentang risiko dan manfaat. Sama-sama agar dapat faham. Fuziah Jaafar, Assalamualaikum doktor, kalau bacaan nadi dalam 58 tanda jantung kita lemah ke? Ya, normal degupan jantung adalah 60 hingga mungkin 100. Bawah kepadanya mungkin kita cakap rendah. Tapi kadang-kadang rendah ni kadang dia naik balik lebih daripada 60. Tetapi sebagai contoh kalau masih kekal 50, dia ada yang okey, iaitu yang kita sebut sebagai athlete heart, maksudnya jantung yang dimiliki oleh para atlet. Para atlet ni memang jantung dia dah bagus walaupun kadang dia berlari, membuat aktiviti fizikal tetapi dia tak meningkat sampai 100. Dia maintain je sebab degupan jantung dia memang bagus. Tapi ada setengah orang pula disebabkan oleh mungkin dia mengambil ubat-ubatan, dia mungkin mengalami masalah awal ataupun masalah awal ni lah, masalah jantung ni, masalah sama dada daripada dia punya transmission impulse dia ataupun otot-otot jantung dah mula masalah. Jadi saya rasa yang ini kena buat lah tadilah. Kalau kata rasa macam tertanya-tanya, tu kena buat pemeriksaan darah, pemeriksaan ECG, pemeriksaan ekokardiogram. Sarina Khairuddin, 2 tahun lepas kaki mak saya bengkak, lepas x-ray doktor klinik kesihatan terus rujuk ke unit kecemasan hospital. Pada masa yang sama oksigen semakin berkurangan, akhirnya proses intubasion ubat. Alhamdulillah setelah apa? Akhirnya proses intubation dibuat. Alhamdulillah setelah 2 minggu boleh discharge. Doktor nasihatkan jaga pemakanan dan tak minum banyak. Dia kata jantung bengkak sikit. So makanan apa yang elok diberikan? Jadi insyaAllah nanti kita akan bincang makanan apa yang sesuai. Sarina Khairuddin, umur beliau 80. Ya, saya faham. Ini sebab tu kena bincang dengan doktor ni berkaitan dengan benefit dan juga risk. Dil Zali, doktor, kalau orang yang ada hyperthyroid, heart rate selalu tinggi betul walaupun ubat thyroid dah makan. Jadi antara nak tengok sama ada thyroid ni problem dia palpitation ataupun degupan jantung melebihi 100.
Sebab tu kadang-kadang doktor akan bagikan ubat anti-thyroid bersama juga dengan sebagai contoh propranolol untuk mengurangkan degupan jantung. Kalau tak, dia tak akan rasa selesa. Dia rasa macam jantung dia berdegup-degup, itu yang akan menjadikan dia susah untuk tidur, mudah kena serangan cakap tu panic attack. Lepas tu dia macam-macam lah, dia tak selesa dan sebagainya. Dan kalau lebih daripada 120 sampai kadang naik 160, itu yang berbahaya sikit lah tu. Siti Zainab, doktor saya suka dengan setiap perkongsian ilmu doktor. Alhamdulillah, saya dah follow doktor since 2013. Oh, lama tu. Terima kasih lah terima kasih kerana berkongsi, memberikan sokongan pada saya. Rohana, apa ni, kita tengok sekali. InsyaAllah kita akan bercerita sikit tentang, saya nak cerita tentang nak tengok sama ada seorang itu mengalami masalah teruk ke tak teruk dia menghadapi masalah kegagalan jantung. Yang ini yang kita sebut sebagai dia nak melalui New York Heart Association Classification of Heart Failure. Boleh tunjukkan sikit tak Nakib dia punya ni? Ada satu yang kita sebut sebagai NYHA, New York Heart Association Classification. Jadi tuan-tuan bila tengok ni, tujuan dia supaya kalau kita ada pesakit yang mengalami masalah, jadi nak tengok sama ada dia teruk ke tak teruk. Sebagai contoh, kita boleh tengoklah berpandukan classification ini. Okay, kalau kita tengok yang normal, kelas yang pertama, aktiviti fizikal tidak menyebabkan keletihan, sukar bernafas dan berdebar-debar. Yang ini dia melakukan aktiviti biasalah, dia tak menyebabkan rasa berdebar. Maksudnya dia boleh bawa objek berat 30 kilo, bawa objek 30 kilo ni sebagai contoh pasu ke, dia bawa tu dia tak termengah-mengah. Mencangkul, boleh bermain badminton dan berjogging. Ini orang yang normal, tak ada masalah. Kemudian orang yang ada mild, kita panggil mild heart failure, apabila aktiviti fizikal biasa tidak menyebabkan keletihan, tetapi sebagai contoh melakukan hubungan intim pun tak ada masalah. Berkebun, berjalan 7 km per jam, yang ini mungkin dia dah start berlari anak sama dengan treadmill ataupun dia jogging, menaiki satu aras tangga tanpa masalah. Yang ini kita panggil mild. Yang ni tak ada. Yang moderate ni yang kita akan bimbangkan, iaitu dia selesa ketika rehat dia, tetapi apabila melakukan aktiviti fizikal akan mengalami keletihan, sukar bernafas, sakit dada. Sebab tu kalau kita tanya, kalau kita tengok dia apabila dia melakukan aktiviti, dia dah macam tercungap, kemungkinan dia dah mengalami, kita panggil moderate. Mandi, mengemaskan diri, dia dah rasa dah macam suka bernafas, mengemas katil, cuci pinggan, memasak, kadang-kadang main golf pun dia dah rasa macam suka bernafas. Berjalan dengan kelajuan 4 km sejam. 4 km sejam ni kita panggil brisk walk atau berjalan laju. Dia pun dah mengalami rasa suka bernafas. Yang ini kita sebut sebagai moderate. Dan last sekali adalah severe. Yang ini yang teruk ni, apabila keletihan dan juga suka bernafas ketika rehat. Maksudnya kita duduk pun kita tengok dia dah mengalami rasa macam kita dah nampak dia dah macam susah bernafas. Dia terpaksa berbaring atas katil hanya atau duduk hanya ada atas kerusi. Bila dia bangun je dah start dah. Nak berjalan pun dia dah tak mampu lagi. Yang ini severe. Yang ini memerlukan rawatan, memerlukan ubat-ubatan bagi membantu dia. Ubat-ubatan ni membantu dia sebab dia akan sebagai contoh ubat-ubat apa yang kita bagikan. Boleh tunjukkan sikit Nakib ubat-ubatan yang kita berikan untuk pesakit heart failure ni. Okey, kita dah dapat dah. Antara ubat-ubatan yang diberi kita panggil ACE inhibitor. Yang inilah ramipril, captopril, enalapril. Yang ini perindopril. Yang ini untuk mengembangkan salur darah dan merendahkan tekanan darah. Di peringkat awal memang tuan-tuan orang yang mengalami masalah kegagalan jantung ni, tekanan darah dia akan tinggi.
Tetapi bila dah kronik, dah teruk dan agak sukar untuk dirawat ni, tekanan darah dia akan menjadi lebih rendah. Itu yang menyebabkan dia rasa masalah sukar bernafas. Tapi peringkat awal memang tinggi. Sebab tu doktor akan bagi ubat-ubat perencat ataupun ACE inhibitor ni. Kalau yang ada ibu dan ayah ada ubat darah tinggi, cuba tengok. Ini ubat-ubatan untuk merendahkan tekanan darah. Kita boleh juga bagi ubat yang kita sebut sebagai perencat penyekat reseptor angiotensin yang kita sebut sebagai losartan, temisartan dan juga valsartan. Yang ini pun sama juga untuk tekanan darah. Penyekat beta, bisoprolol, ini semua untuk tekanan darah tinggi. Diuretik, furosemide. Yang furosemide ini kena makan waktu siang lah. Kalau makan waktu malam, kita bimbang terpaksa bangun 2-3 kali untuk kencing. Sebab dia akan menyebabkan air kencing, tubuh ni mengeluarkan lebih banyak air untuk mengurangkan pressure di dalam badan kita. Ataupun juga kita ada ubat yang mengeluarkan air lebih banyak, air kencing, seperti contoh spironolactone. Yang ini pun juga sama dengan furosemide, cuma aktiviti dia taklah sekuat furosemide dan juga digoxin. Digoxin ni yang mengepam darah, menyumpam jantung, menyebabkan jantung mengepam dengan lebih kuat. Bagi orang yang ada digoxin ni, selalunya doktor memang itu tandanya dia dah mengalami kegagalan jantung yang agak serius. Doktor memang akan bagi untuk dia mengepam lebih kuat untuk meningkatkan tekanan darah apabila tekanan darah dah menjadi lebih rendah. Okey, kita tengok lagi apa yang kita boleh kongsikan dengan rakan-rakan sebelum kita menutup. Sekarang pun dah hampir pukul 10. Puan Rohana Makno kata dia, doktor, kalau kaki tangan bengkak adakah petanda jantung? Beliau obes. Kalau kaki tangan nak katakan masalah jantung ni, sebab saya kata tadi kena buat pemeriksaan darah, ECG, mungkin ekokardiogram. Jadi kita dapat pastikan sama ada disebabkan oleh masalah jantung ataupun bukan. Rinawati, saya ada thyroid dekat leher. Thyroid tu normal tuan, puan, dia adalah kelenjar. Adakah ada berlebihan hyperthyroid ataupun hormon yang berkurangan hypothyroid? Ada 3 ketul. Ini goiter lah. Dah jumpa doktor kata tak ada apa-apa, ubat pun tak beri. Selalunya doktor akan membuat pemeriksaan fungsi thyroid. Kalau kata fungsi thyroid tu normal, selalunya doktor tak buat apa-apa. Tetapi jika ada benjolan begitu, goiter tu, selalunya doktor akan buat ultrasound, nak tengok sama ada dia multiple goiter ataupun mungkin single goiter. Lepas tu nak tengok sama ada dia cyst biasa ataupun mungkin tanda-tanda kanser. Itu yang kita nak tengok. Sebab tu jangan anggap benda tu okey je. Kadang betul orang ada mengalami masalah goiter tu memang dia normal, tetapi ada setengah dia menunjukkan adalah tanda-tanda menunjukkan yang lebih berbahaya. Contohnya kita bimbang ada kanser. Walaupun dia punya hormon tu normal, tetapi dia punya cyst tu kena buat ultrasound, mungkin ambil contoh nak memastikan dia bukan kanser. Awang Ali, adakah saya sembuh dari heart failure? Adakah saya sembuh dari okey, kalau kita dah boleh berjalan lebih 3 km dan minum lebih 2 liter sehari tanpa masalah, itu insya-Allah. Dan saya cakap tadi yang normal tu macam mana? Yang normal tu apabila kalau kita tengok tadi New York Heart Classification, tuan-tuan boleh Google lah ataupun boleh tengok tadi, rujuk tadi. Yang dah normal maksud dia dah boleh melakukan aktiviti biasa tanpa menyebabkan keletihan, sukar bernafas dan berdebar-debar. Dah boleh macam biasa lah, boleh mencangkul, main badminton, berjoging, angkat berat, tak ada masalah. Yang ini dah boleh berlari pun tak ada masalah. Itu maksud dia dah normal. Ayahanda Gombak, doktor, ada kaitan tak heart rate tinggi dengan panic attack? Kalau panic attack, saya rasa heart rate saya tinggi. Betul, memang ada. Tanda-tanda panic attack ni adalah pertama sekali dia punya jantung dia akan laju. Masa heart attack ni dia akan laju sampai dia fikir kadang-kadang dia kata dia mungkin sedang mengalami, saya sebut sebenarnya, orang yang mengalami panic attack dia akan mengalami degupan jantung yang laju sehingga dia menyangka bahawa dia sedang mengalami serangan sakit jantung. Dia laju sangat, duduk rasa macam nak mati dah. Minta maaf saya guna perkataan tu. Memang dia akan rasa macam tak selesa, rasa macam nak mati, rasa nak pergi hospital. Bila pergi emergency, doktor membuat pemeriksaan, semua normal.
Itu biasa, panic attack. Sebab tu bila panic attack ni, saya mencadangkan supaya membuat breathing exercise. Cuba tarik nafas 5 saat, 1, 2, 3, 4, 5, fokus pada pernafasan. Kemudian tahan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian keluarkan perlahan melalui mulut. 5 saat. Tarik nafas sampai kita punya heart rate ni reda, dia akan turun. Tuan-tuan rasa pada pergalangan tangan, nadi kita memang dia akan menjadi perlahan dan okey. Sebab tu jangan risau sangat kalau memang kita sendiri dah kita tahu kita mengalami anxiety disorder. Ni kadang-kadang orang yang mengalami panic attack ni pun dia akan rasa macam dia ada GERD. Dia akan rasa dia ada, yang ini kita dah ada berkongsi sebelum ni. Dia akan rasa macam ada gastrik, ada GERD, lepas tu perut dia rasa macam tak selesa, lepas tu dia mungkin rasa tak boleh nak tidur, dia mungkin rasa macam ada sesuatu yang tak sedap dekat badan dia. Itu semua antara tanda-tanda lah. Kalau dah buat pemeriksaan, doktor kata normal, inilah yang dikatakan sebagai panic attack. Saya harap Ayanda Gombak boleh faham. Fiza, terima kasih kerana berkongsi. Jem Alia, salam doktor. Blood pressure saya 90 bawah 70 tapi nada 90 pula. Adakah tanda nak kena serangan sakit jantung? Tak, ini pada saya normal ni. Cuma dia agak rendah sikit. Jadi tekanan darah ni, selalu kita sebut tekanan darah tinggi. Tekanan darah ni yang kita katakan rendah adalah 90 bawah 60. Tetapi setengah orang memang dari awal lagi dia memang comfortable. Dia memang 90-60 ni ada yang sampai boleh berlari, naik tangga tak ada masalah, tercungap-cungap. Yang ini normal, jangan risau. Yang kita bimbang ni tekanan darah turun dengan serta-merta. Contoh dia ada pendarahan, ada kecederaan otak, ataupun mungkin dia ada contoh lepas operation ada pendarahan. Yang ini yang bahaya. Tetapi kalau dari dulu kita ada tekanan darah yang agak rendah sedikit, tetapi kita boleh berlari, berjalan, tak ada masalah, itu normal. Jangan risau. Sebab tu tekanan darah rendah ni dia agak cakap tu mengelirukan sikit kalau kita compare dengan darah tinggi. Yang mana kalau darah tinggi kita terpaksa turunkan, tekanan darah rendah ni kalau kita comfortable tak perlu. Cuma kalau nak juga boleh kita ambil suplemen seperti contoh Q10, minyak ikan, minyak zaitun dan sebagainya. Okey, kita terus kepada Aida. Angkara vaksin. Mungkin jugalah saya pun tak boleh nak memang antara salah satu sebab heart failure ni exposure kepada chemical, exposure yang dalam jangka masa yang lama dan juga boleh menyebabkan masalah. Sebab contoh bekerja di kawasan membuat kimia berkaitan dengan kimia, bahan chemical, pendedahan begini yang menyebabkan masalah jantung dan sebagainya. Jadi Nakib, last sekali Nakib, kita pergi kepada makanan untuk orang yang ada masalah heart failure ni. Kalau kita tengok makanan-makanan yang mungkin kita boleh cadangkan macam mana kita nak memperbaiki atau keadaan hidup yang lebih sihat, yang kita sebut the heart diet. Heart diet ni adalah yang kita cadangkan apabila kita mengambil pemakanan yang bersifat anti-inflammation food. Makanan-makanan yang berwarna. Contohnya tomato yang merah, yang itu dia ada flavonoid, dia ada apa yang kita sebut sebagai phytochemical, yang mana phytonutrient, yang mana dia bagus untuk kita. Jadi makan tomato, makan sayur-sayuran hijau, makan buah-buahan, buah-buahan kat Malaysia pun bagus. Contoh kita boleh ambil pisang. Bagi mereka yang tak ada masalah lah, kita boleh ambil pisang, kita boleh ambil apa lagi, jambu batu, kita boleh ambil menenas. Boleh, bagus. Bukannya maksud kita nak ambil banyak. Ada orang bila saya sebut sebagai contoh pisang, saya ingat kena makan sama 4 biji, 5 biji setiap hari. Tak, ambil 1 biji, 2 biji sehari ataupun berselang sehari pun dah bagus. Besok kita ambil sebab tu jambu batu pula. Kemudian kita ambil betik, kemudian kita ambil nanas. Bau gila-gila itu sangat bantu. Kekacang almond, walnut, yang itu bagus. Kalau tak ada pun mungkin kacang kuda pun okey juga. Kacang kuda memberikan banyak fiber, ataupun kacang apa lagi.
kacang yang banyak dijual di kedai India sebagai contoh kan, banyak kacang-kacang. Yang itu pun tuan-tuan boleh banyak protein sebenarnya. Semasa saya belajar dulu di India dulu, antara cadangan bagi mereka yang vegetarian adalah kita cadangkan mereka memakan banyak kacang. Mereka tak makan daging. Jadi untuk mendapatkan protein daripada tumbuh-tumbuhan ni, kita mencadangkan mereka makan banyak kacang. Kacang tanah, kacang kuda, kacang kaladai, ataupun kacang apa lagi, yang kacang, berbagai jenis kacang yang membantu. Makan fatty fish pun bagus sebab dia ada mempunyai minyak omega 3. Contoh dia yang biasanya ialah salmon, mackerel, tuna, sardin. Ini sardin yang betul-betul lah, bukan yang diproses dan sebagainya. Bagus makan ikan-ikan yang berada di laut bebas. Kalau di Malaysia pun ikan kembung pun dah bagus, sebab tu kita ada pelbagai ikan yang mahal, ikan yang murah, ikan yang besar dan ikan yang kecil. As long dia daripada laut bebas, insyaAllah bagus. Selain daripada itu, minyak zaitun. Minyak zaitun pun adalah yang disebut sebagai anti-inflammatory food, anti-inflammation food, yang mana bagus untuk jantung. Walaupun dia fat, dia minyak, setengah orang takut minyak ni boleh menyebabkan kolesterol. Tidak, tuan-tuan, sebab dia adalah healthy fat. Dia adalah unsaturated fatty acid. Banyak 70% atau 75% adalah monounsaturated fatty acid. About another 20 to 25% adalah kita sebut sebagai polyunsaturated fatty acid. 5% lagi adalah saturated fat. Itu pun bagus untuk bagi tenaga. Jadi ambil satu atau dua sudu setiap hari. Jangan ambil banyak. Kalau ambil banyak, kecuali kalau kita memang sportman, kita membuat kerja kuat, berladang, menurut getah, membuat bangunan, kita memerlukan banyak tenaga. Badan pun dah kurus, tak ada lemak. Jadi lemak ni lah bagus memberikan tenaga yang sustain. Sebab kalau kita makan inflammation food, yang tengok sekali kat bawah tu, makanan bergoreng. Bergoreng ni kalau kita masak sendiri okey lagi sebab kita menggunakan minyak yang terkawal. Tetapi kalau di luar, mungkin peniaga untuk mengelakkan kos yang tinggi, menggunakan minyak yang dah berulang-ulang kali sampai minyak dia hitam, minyak tu dah menjadi trans fat. Itu yang bahaya. Air yang bersoda, air yang bergas, yang itu pun menyebabkan menyebabkan gula dalam tubuh tinggi, menyebabkan insulin kita tinggi dalam tubuh dan menyebabkan hyperglycemic state dalam tubuh kita. Refined carbo, contoh dia benda-benda yang kita sebut sebagai 3P, 3 putih, iaitu gula putih, tepung putih dan juga satu lagi P beras putih. Jadi kalau nak makan tu boleh, tetapi pastikan kita memang orang yang menggunakan tenaga. Kalau kita jenis orang kerja ofis, kerja sikit-sikit, yang benda-benda ni memang kita akan kurangkan. Kemudian lemak haiwan ni, lat ni sebenarnya merujuk kepada, dalam konteks kita merujuk kepada lebih kepada, kalau tanya saya lah, saya lebih suka kepada saturated fat yang ambil daripada susu lembu. Kita ada keju, yang itu bagus untuk kita. Proses meat, minta maaf, proses meat ni, yang itu antara yang perlu kita elakkan. Saturated fat, lat ni yang kita kena elakkan juga. Saya minta maaf. Lat ni adalah merujuk kepada saturated fat daripada haiwan-haiwan, sebab haiwan-haiwan berkaki empat terutamanya mempunyai lemak yang tinggi kandungan saturated fat dia. Yang ini yang kita elakkan. Kalau nak lemak, kita boleh ambil sebagai contoh minyak daripada tumbuh-tumbuhan, terutamanya minyak zaitun, minyak kita panggil minyak zaitun lah yang terbaik sekali sebenarnya untuk mengurangkan inflammatory dalam tubuh kita. Processed food, processed meat, yang ini yang perlu kita elakkan. Sebab apa, dalam processed meat ni banyak chemical, nitrate diletakkan dalam tu sebagai pengawet, dan juga dia ada banyak perasa, pewarna dan juga banyak kandungan garam. Jadi untuk menjaga jantung kita, bila sekarang kalau tuan-tuan dah ada masalah kegagalan jantung, memang agak sukar, memang kena makan ubat. Selain daripada afiat lifestyle kita, 7 langkah afiat, kena makan ubat sebagai dia kontrol sikit. Kalau tak, memang kita tidak akan selesa. Tapi bagi kita yang belum ada lagi, inilah langkah yang perlu kita buat sebelum kita mendapat masalah kegagalan jantung antara 15 tahun akan datang,
10 tahun akan datang, terutamanya mereka yang ada sebagai contoh masalah apa? Masalah diabetes, hypertension, ada masalah masalah kolesterol yang tinggi, masalah genetik, yang ibu dan ayah pernah mengalami masalah jantung ataupun kerosakan ginjal atau stroke, mereka ini ada orang yang berisiko. Begitu juga dengan keadaan sebagai contoh orang yang merokok, orang yang obes, orang yang tidak melakukan kehidupan gaya yang sihat, selalu stres. Yang ini memanglah dalam masa yang terdekat dia tak dapat heart failure, dia mungkin dapat hypertension saja sebagai contoh. Tetapi selepas mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun lepas dia berusia 55 tahun dah macam cakap tu, patutnya dah bersara duduk di rumah tetapi dah dapat juga kegagalan jantung. Itu yang bahayanya. Jadi kita kena mulakan kehidupan kita dengan kehidupan yang lebih sihat. InsyaAllah dia akan sangat membantu kita untuk menjadi orang yang lebih sihat, insyaAllah. Jadi tuan-tuan semua, sekarang dah pukul 10 minit. Saya bacakan sikit lagi, mungkin ada rakan-rakan kita yang berkongsikan pengalaman dan membuat pertanyaan. Sugiyati Yusof. Assalamualaikum doktor, jika buah pinggang ada bocor, kencing dah ada protein, mohon nasihat. Ini kita akan ceritalah. Tapi secara amnya, pertama sekali kalau ada diabetes, hypertension, yang itu kena kawal. Lepas tu banyakkan bocor ni adalah satu perkataan yang longgar. Selalunya kita merujuk kepada CKD, chronic kidney disease. Chronic disease pula tu kita tengok dia punya GFR, daripada estimated glomerular filtration rate tu, kita tahu sama ada dia dah stage berapa. Selalunya orang macam ni dia mengalami metabolic problem, iaitu diabetes, hypertension, yang perlu kita pastikan dia normal dulu. Kemudian barulah kita akan cadangkan cara pemakanan, cara yang lain dan sebagainya. Jadi rujuk pada EGFR tu, puan, baru nanti kita akan tengok keadaan dia. InsyaAllah kita akan kongsi pada yang lain masa. Ida Kamal, doktor nak tanya, saya memang mengalami konsisten minum minyak zaitun, habatus sauda dan VCO. Baru ini kolesterol 8, terkejut juga. Sebelum ni 5.4. Perlu makan ubat kolesterol ke macam mana? Kalau dah 8 tu puan memang kena makan lah. Terutama kalau LDL dah tinggi. Cuma apa yang saya boleh komen sebenarnya, pengambilan minyak zaitun dan juga VCO ni, dia dari segi kalori dia memang tinggi. Satu sudu pun dah cukup. Tapi pastikan kita aktif. Kalau kita nak makan lebih banyak, kita kena aktif. Maksudnya kita mungkin seorang yang berjalan kaki waktu petang, ataupun memang kita jenis orang yang selalu melakukan jogging dan sebagainya. Kalau nak ambil minyak yang banyak tetapi kita tidak melakukan aktiviti fizikal yang mencukupi, kita bimbang juga dia akan convert tu. Lemak-lemak ni sama ada dia akan keluar melalui najis, tidak diserap, ataupun dia akan absorb dan juga dia akan convert. Selain daripada itu, perhatikan juga pemakanan seperti inilah, kita ambil makanan-makanan yang manis, kita masih lagi minum teh tarik, air soda, lepas tu kita ambil lagi refined karbo dan sebagainya. Itu pun secara coincidentally ataupun secara kebetulan juga dia menyebabkan kolesterol kita menjadi tinggi. Azura, Waalaikumsalam. Nur Hasmah, terima kasih berkongsi. Ran Ibrahim, santan kelapa adalah saturated fat juga. Ya, betul. Santan kelapa ni kemudian dia akan bertukar menjadi VCO. VCO ni selalunya di Europe ataupun di negara barat dia ada extract MCT dalamnya. Jadi VCO pun saturated fat. Sebab tu kalau nak makan, pastikan kita seorang yang aktif. Sebab tu selalu orang cakap kan, kita nak bandingkan kehidupan kita sekarang dengan kehidupan datuk nenek kita. Datuk nenek kita, dia makan santan banyak, tetapi dia orang aktif, dia orang berladang, dia orang menternak, dia orang adalah pemburu dan sebagainya, kan, menggunakan aktiviti fizikal yang banyak. Kita hari ini nak makan sebagai contoh VCO, nasi lemak, dengan kuantiti yang banyak, tetapi kita bekerja macam mana, duduk kat office, orang cakap tu berjalan pun tak ada, kan, keluar rumah pergi kerja je, beberapa langkah dah naik kereta, sampai tempat kerja beberapa langkah dah duduk office, ke office pun tak buat apa, duduk atas kerusi, balik benda yang sama, kemudian tidur. Macam gini kalau kita makan
VCO ke dan sebagainya dalam kuantiti yang banyak, dan tentu dia akan menyebabkan masalah. Sebab tu saya cakap tadi, kalau nak menikmati makanan, pastikan kita aktif, ambil kuantiti yang sederhana. Yang ini sih akan membantu kita. VCO, minyak zaitun, batu sauda. Tapi kalau tuan-tuan jenis yang nak mengharapkan satu benda, even kalau katakan ubat pun, ubat sintetik pun, kan, ubat sintetik apa, simvastatin ke, kita makan tetapi kita tak jaga pemakanan kita, dia tidak akan memberi kesan yang baik. Lambat baik. Memang makanan tak turun. Dah 5 tahun, 6 tahun. Ada orang tu 10 tahun makan ubat statin, tak turun-turun juga. Sebab apa? Sebab dia hanya makan ubat untuk kawal dia. Itu pun tak turun-turun lagi. Sebab tu dia kena combine dengan cara hidup yang selalu disebut sebagai 7 langkah afiat. Yang ini dia akan bantu. Ramai di antara pesakit-pesakit saya sendiri yang dah amalkan minyak zaitun, membuat benda-benda begitu, berpuasa, kurangkan refine, karbohidrat, lepas tu banyak minum air, tidur yang cukup dan sebagainya, memang dia dah turun dah. Dia memang dah cantik dah. Sampai 2, sampai 5 ke bawah. Dia dah memang cantik dah. Sebab tu kita nak, bukan saja kita menukar, kita mengambil minyak zaitun atau kita mengambil ubat, tetapi juga kita nak mengubah cara hidup. Itu yang lebih penting. Syed Abdullah, insyaAllah mungkin terakhir kot saya akan memberikan perkongsian. Assalamualaikum. 2 atau 3 minggu ini saya berasa ada yang menekan di area jantung. Saya ada rasa pening, loi-loi sikit, lemah dan badan, tapi degupan jantung tak kencang. Biasa je, baru-baru ni saya ada makan buah nanas. Lepas makan buah nanas dan setengah jam saya rasa sakit yang menekan di area jantung dah tak ada. Apa khasiat buah nanas? Buah nanas ni dia buang sesuatu yang buang apa orang cakap tu ajaib tuan. Kalau ada pun anti-inflammatory dalam tu, dia dalam kita panggil sebut sebagai food dose saja. Jadi buat pemeriksaan dulu. Membuat pemeriksaan dulu. Saya bimbang kemungkinan dia coincidentally dia jantung kita dah bertambah okey, dan kita makan nanas ke betik ya ada papis nanas kita ada dia punya phytonutrient dia, bromelain dan juga mungkin kita boleh makan apa saja, tetapi yang paling penting buat pemeriksaan, terutama usia dah umur 40 tahun ke atas, 45 tahun ke atas dan 50, buat pemeriksaan dulu. Pemeriksaan dulu nak menentukan sama ada ke tidak. Kalau ada, berapa teruk dia. Daripada situlah barulah kita bincang sama ada nak makan ubat ke, atau tak nak makan ubat, kita nak tukar gaya hidup ke, ataupun kita nak ambil apa suplemen dan sebagainya. Yang paling penting buat pemeriksaan menentukan sama ada ke tidak penyakit, pertama. Yang kedua, nak menentukan berapa teruk dia. Barulah kita bincang langkah apa yang kita nak buat. Itulah cara yang terbaik. Sugiwati Yusof, terima kasih. Puan Nashikin nak tanya, kalau kolesterol 3, boleh ambil olive oil. Kolesterol apa puan? Tahap kolesterol 3? Kolesterol 3 normal, boleh ambil olive oil. Wan Mahairan, Assalamualaikum doktor, cucu saya minum minyak zaitun hari-hari, baik tak untuk kanak-kanak cara? Untuk kanak-kanak tak ada masalah puan. Dan minyak zaitun ni pemakanan. Kalau di negara Mediterranean, di Morocco, Turki, apa lagi, Egypt, Syria, Lebanon, kawasan-kawasan yang di utara, di Itali, di Spain, mereka mengambil minyak zaitun ni setiap hari. Budak-budak pun dah ambil start. Cuma yang penting aktif. Bila aktif tu, tidaklah orang cakap tu kalori tu terlalu tinggi. Yang penting aktif. Kalau budak tu aktif, minyak zaitun bagus, memberi nutrien tambahan pada dia. Ambil satu sudu kecil, boleh makan dengan makanan ataupun masuk terus ke dalam mulut. Okey, saya tengok tuan-tuan, saya rasa setakat itu dulu berkaitan dengan masalah kegagalan jantung. Saya minta maaf jika saya tidak baca nama tuan-tuan dan puan-puan, mungkin dalam punya Facebook saya ni nama tuan-tuan tak keluar, saya minta maaf. Jadi saya rasa setakat ini dulu untuk perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah minggu depan pada hari yang sama kita akan bincang berkaitan dengan myocarditis pula. Itu topik yang telah diberikan kepada saya awal. Kita bincang berkaitan dengan bengkakan jantung, myocarditis, apa dia myocarditis, bagaimana untuk mencegah, apa punca-puncanya dan sebagainya. Jadi saya mengucapkan semoga perkongsian ini bermanfaat.
dan kita jumpa lagi di minggu hadapan 9 suku insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.